Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni saya akan sambung pengajian kitab Mishkatul Masabih, hadis yang ke-36 muka surat 150. Muka surat 150. Hadis yang ke-36. Perbincangan kita ni masih lagi berkait dengan sunat-sunat wudu. An Ubaidillah bin Abdullah bin Umar قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن أخذه فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر ابن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. Diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, saya berkata kepadanya, apakah engkau melihat wudu Abdullah bin Umar? Apakah engkau melihat wudu, maksudnya cara wudu Abdullah bin Umar untuk setiap kali sembahyang, sama ada dalam keadaan masih suci ataupun tidak? Daripada siapakah dia mengambil cara wuduk berkenaan? Ibnu Umar menjawab, yakni Abdullah lah. Ibnu Umar itu maksudnya Abdullah bin Umar. Jadi kata beliau, Asma binti Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya bahawa Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir bin Al-Ghasil telah meriwayatkan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya berwudu untuk setiap kali sembahyang, sama ada dalam keadaan masih suci, masih bertaharah ataupun tidak. Apabila ia menjadi satu keberatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda diperintahkan supaya menggosok gigi setiap kali hendak sembahyang. Digugurkan wuduk daripadanya kecuali kerana berhadas. Dia berkata, Abdullah fikir dia mempunyai kekuatan. Dia ni maksudnya Ubaidillah itulah perawi hadis. Jadi Ubaidillah kata, Abdullah fikir, Abdullah ni ayah dia lah. Abdullah fikir dia mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Lalu dia melakukannya sehingga dia wafat. Sebelum kita pergi kepada huraian tu, ni secara umum dulu. Dalam hadis ni, makna hadis secara umumnya mana berlaku kes lah, di mana Ibnu Umar ni, ataupun Abdullah bin Umar, jadi anak dia tanya Ubaidillah tu, apakah engkau melihat? Mana perawi sebelum tu dia tanya anak
Ubaidillah ni, apakah engkau melihat wuduk Abdullah bin Umar? Maknanya Abdullah bin Umar ni antara sahabat Nabi yang buat gitu. Setiap kali nak semaya mesti dia ambil wuduk. Tak kira lah wuduk masih ada ke ataupun sudah tidak. Kalau tidak ada tu memanglah. Maknanya kalau wuduk sudah ada pun, bila dia nak semaya dia ambil pula air semaya. Jadi ditanyalah, daripada mana tu dia buat begitu tu? Daripada mana? Bagaimana dia boleh buat begitu? Makna nak kali nak semaya, sama ada wuduk dah ke tak ada wuduk ke, dia tetap akan ambil wuduk. Asalkan setiap kali nak semaya fardu, dia ambil mana tu cara lagu tu? Itu maksud dianya. Bila ditanya gitu, Ibnu Umar apa kata? Dia kata Asma binti Zaid bin Khattab, ada ceritalah, dia kata Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir Al-Ghasin, dia kata memang Rasulullah buat gitu. Abdullah bin Hanzalah kata memang Rasulullah buat gitu. Cuma selepas tu bila jadi berat jugalah kepada Rasulullah nak semaya ambil wuduk ni, maka diringankan dengan cara ditukar. Setiap kali ambil wuduk tu dimansuhkan, kemudian digantikan dengan setiap kali nak salat gosok gigi saja. Dan ambil wuduk ni kalau tak ada wuduk, baru ambil wuduk bila nak semaya. Mana ringan lah. Kalau sebelum ni tidak gitu. Baik, itu maksud dianya. Tetapi Abdullah bin Hanzalah ni, dia nak amal mula-mula tu. Sebab dia kata dia boleh buat. Tak pelik mana dia kata. Nak kali nak semaya ambil wuduk ni tidak berat sangat. Dia pun buat siapa mati dia amal tu. Baik, tak apalah. Kita tengok di sini ada huraian dia lah. Baik, perintah wuduk untuk setiap kali sembahyang pada peringkat awal mungkin khusus kepada Nabi SAW sahaja, atau mungkin merangkumi umatnya. Jadi ulama sendiri pun tak pasti apakah. Yang pastinya adalah setiap kali nak sembahyang ambil wuduk. Cumanya mana pensyarahan ini tak pasti. Apakah perbuatan itu khusus untuk Nabi sahaja ke? Memang dia peringkat awal lah. Sebab akhirnya kalau di zaman Madinah tu tak ada dah ini. Kira-kiranya. Jadi apakah perbuatan mengambil wuduk setiap kali nak salat ni, apakah khusus untuk Nabi ke dulu peringkat awal tu mak dia buat gitu juga, orang lain buat gitu juga? Itu tak pasti. Tidak pastilah. Baik. Kalau dilihat kepada zahir ayat perintah wuduk dalam suratul Maidah ayat 6 itulah. Wa idza qamu ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat surah Maidah. Kalau lihat kepada zahir ayat tu, dia menunjukkan wajib, kerana asal perintah adalah wajib. Wa idza qamu, bila kamu bangun nak semaya, maka ambil wuduklah. Itu saya terjemah mafhumnya. Bila nak semaya, zahirnya maknanya tak kira ada wuduk atau tak ada wuduk, kena ambil lah. Itu zahir dia. Imam Ad-Darimi meriwayatkan pandangan Ali radhiyallahu anhu tentang pendapat ini. Maknanya perbuatan itu kalau lihat kepada zahir ayat suratul Maidah ayat 6 pun kira-kiranya nampak selaras. Baik, tak apa, kita tengok lagi. Imam Ad-Darimi meriwayatkan pandangan Ali radhiyallahu anhu tentang pendapat ini. Yang ni pendapat nak kali nak semaya ambil wuduk. Mana riwayatnya? An Ikrimah anna Sa'dan kana yusalli as-salawat kullaha biwudu'in wahid wa anna 'aliyan kana yatawadda'u li kulli salatin wa tala hadhihi al-ayah idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhir al-ayah. Sampai akhirlah. Daripada Ikrimah bahawa Sa'ad radhiyallahu anhu mengerjakan semua sembahyang dengan satu wuduk. Ni Sa'ad dia mengerjakan semua semaya ni, mana semaya fardulah dengan sewuduk ya. Manakala Sayyidina Ali pula berwuduk untuk setiap kali sembahyang. Dan antara dalil dia baca ayat ni. Antara dalil dia baca ayat tadilah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum sampai kepada akhir. Tu. Baik. Tetapi namun begitu riwayat ni adalah dhaif. Namun riwayat ni adalah dhaif. Riwayat ni dhaif Kerana Ikrimah tidak meriwayatkan hadis daripada Sa'ad.
Sudah dipastikan oleh ulama hadis bahawa Ikrimah ni dia tak riwayat hadis daripada Sa'ad. Tiba-tiba hadis ni dia riwayat daripada Sa'ad. Kerana itu ulama sepakat bahawa tidak wajib wuduk setiap kali sembahyang kecuali kerana berhadas. Hak tu sepakat ulama. Antara kesimpulan yang lain yang boleh diambil daripada hadis ni ialah dia gini, saya nak sebutlah sikit di sini. Dia isu mengambil wuduk setiap kali nak salat ni sebenarnya jumhur ulama kata tidak wajib. Itu hanya sunat saja. Tapi setengah ulama kata tidak sunat pun. Dia khilaf lagi di situ. Sebab dia kata bazir air itu dah ada dah wuduk. Bagi ulama yang kata sunat ni, hak tu dia panggil sunat wuduk ringan. Dia panggil istilah wuduk ringan. Wuduk ringan ni maknanya dia ambil tu tidak perlulah sampai 3 kali setiap masa, sebab dia ringan. Moga ada dah air semayanya. Bagi ulama yang mengatakan sunat ambil wuduk nak semaya, dan walaupun sudah ada air semaya, sebab dia boleh mencergaskan tubuh badan, dia boleh menyegarkan tubuh badan, dan itu lebih baik untuk salat. Bila kayak kita, memang kita pun rasa gitu, tamu-tamu kalau cuaca tu sangat panas, dan walaupun kita sudah ada wuduk, kita pun ambil pula wuduk. Dia panggil tajdid dulu wuduk. Hak ni setengah ulama kata tak perlulah 3 kali, sebab dia tu wuduk ringan. Wuduk ni dia bukan wuduk yang wajib, dia wuduk sunat. Tapi ada setengah ulama kata kalau dekat sangat, misalnya contoh kita pergi ke bilik air, kan setengah-setengah orang bila pergi bilik air, tak kira lah buai air besar ke buai air kecil, biasanya dia akan ambil wuduk. Ramai orang amal gitu. Dah tu amal dan Nabi pun gitu. Katakanlah pukul 12 dah, pergi bilik air, selesai dia punya qada hajat dan sebagainya, dia pun ambil wuduk. Lepas tu pukul 1:10 minit kita kata masuk waktu zuhur. Maknanya dekat sangat tu wuduk dia ambil, sedangkan wuduk tu masih ada lagi. Hak tu setengah ulama kata tak perlu, sebab dekat sangat tu di antara wuduk tu dengan wuduk hak sunat tu. Hak tu setengah ulama kata kalau dekat gitu sangat tu, itu termasuk dalam bazir air. Dia khilaf di kalangan ulama. Tapi kok mana pun umumnya jumhur kata tak apa, boleh, tidak jadi masalah. Tu. Jadi hak Nabi buat setiap kali itu peringkat awal. Peringkat awal kalau kita terimalah, itu peringkat awal. Baik, antara kesimpulan lain yang boleh diambil daripada hadis ini, yang pertama, wuduk tidak wajib untuk setiap kali sembahyang. Ia hanya wajib bagi orang yang berhadas bila hendak sembahyang atau ibadat yang memerlukan ada wuduk. Kedua, tidak wajib untuk setiap kali sembahyang merupakan satu kelonggaran. Ini kelonggaran. Kelebihan tetap diperolehi oleh orang yang berwuduk untuk setiap sembahyang. Ini pendapat jumhur ulama. Yang ketiga, hadis ini menyatakan kelebihan Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam berusaha untuk berpegang dengan sunnah setakat beliau mampu. Oleh kerana dia tahu ada riwayat, maka dia buat gitu. Begitu. Bahkan Abdullah bin Hanzalah pun dia buat sampai mati. Cara tu biarlah. Mungkin orang lain tak buat, walaupun tidak wajib, tapi dia nekat atas diri dia tanpa mewajibkan kepada orang lain. Itu tak apa secara peribadi gitu. Yang keempat, kelebihan menggosok gigi setiap kali sembahyang. Ni memang banyak hadis lah. Mana setiap kali nak solat ni, kita gosok gigi. Cuma gosok gigi tu sendiri tu apa maksud tu kita bincang dah sebelum ni. Dah kalau kita gosok gigi dah nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isya, nak gosok gigi lagu mana? Itulah ulama kata. Setengah ulama kata kalau berkumur pun termasuk juga. Sebab gosok gigi ni maknanya mathhar, kebersihan. Mathhar lil fam, tujuannya bersih. Dah tak makan apa-apa, nak gosok gigi buat ke dia. Jadi berkumur pun sudah masuk dah. Tu tak apalah, itu dalam perbincangan ulama. Baik, kita pergi pada hadis seterusnya, iaitu hadis yang ke-37. An Abdullah bin Amr bin al-As أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء صرف قال نعم وإن كنت على نهر جار نهر جار itu dalam bentuk idafat. Nahrin jarin, sifat wazan wasfi, tarkib wasfi tu tak nampak molek ni. Wa in kunta ala nahrin jarin,
Tu dia tarkib wasfi tu, bukan tarkib idhafi. Baik. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dekat Sa'ad. Boleh juga kita terjemah begini, berdasar pada syarah hadis, kita terjemah begini. Ini pun tidak salah, cuma kalau nak terjemah begini pun boleh juga kita terjemah begini. Bahawa Nabi SAW lalu dekat Sa'ad ataupun berjalan dekat Sa'ad. Sebab marra bi tu dia ada makna qurbun. Kalau marra tu bila ada bi tu dia panggil lil qurbi. Untuk menunjukkan dekat. Kalau marra saja makna lalu, marra bi makna lalu dekat. Mana dia berjalan tu, makna dia berjalan tu berdekatan dengan Sa'ad. Pada waktu itu Sa'ad sedang berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sa'ad, "Pembaziran apakah ini wahai Sa'ad? Ma hadas saraf ya Sa'du?" Pembaziran apakah? Ini wahai Sa'ad. Kalau kita terjemah ke Kelantan agak gini mudah. Guana tu berbazir air tu, wahai Sa'ad. Padahal waktu tu Sa'ad sedang ambil wudu. Tapi Nabi kata apa duk berbazir air tu? Maka Sa'ad pun tanya, ada bazir juga ke dalam wudu? Ada istilah bazir juga ke dalam wudu? Nabi kata ya, walaupun engkau mengambil wudu di tepi sungai yang mengalir. Maknanya kalau ambil air daripada sungai untuk ambil wudu pun tak boleh bazir juga. Rupanya dalam kisah ni, sebelum kita bincang bawah tu, ialah hadis ni kita bawah tu dia ada buat tu kan. Dari segi status hadis ni dhaif lah. Dia ada buat, boleh baca bawah tu lah, tak apalah. Tapi semangat hadis ni ulama kata dhaif tu dari segi sanad dia lah. Dari segi sanad dia, sebab tu dalam mazhab Syafi'i memang dia terima benar ni dalam bab bazir air. Jadi Nabi sebut gini ni satu perkara besar lah. Rupanya dalam bab wuduk ni dia bukan kira air tu banyak sikit, dia kira perbuatan wuduk itu dinilai. Walaupun air banyak pun tetap tak boleh bazir, walaupun tepi sungai pun perbuatan tu yang ditekan. Baik, tak apalah, dia ada perbincangan. Cuba kita tengok di sini Jadi kenyataan berlebihan dalam berwudu ini menyentuh dua perkara. Ini ana baca secara mafhum lah supaya lebih ringkas. Kalau kita perhatikan hadis ini, jadi kenyataan berlebihan dalam wudu ini dia menyentuh dua perkara. Orang panggil melampau dalam wudu ni, dia menyentuh dua perkara. Perkara pertamanya, basuh lebih daripada 3 kali. Perbuatan basuh tu lebih 3 kali, hak tu dikira saraf, melampau. Itu satu. Yang kedua, kadar penggunaan air. Kadar penggunaan air kalau lebih parah lah kita kata, bukan lebih sikit-sikit. Itu juga termasuk dalam saraf fil wudu, melampau dalam wudu. Bazir itu setara mana ni? Kalau siapa tahap bazir ni, kesan dia setara mana? Sah wudu cuma tak boleh pahala. Itu mengikut kebanyakan ulama. Dia terjun dalam kolah usah berenang terus. Berenang tu contoh tu. Lepas tu bila berenang tu dia duduk sapu dalam tu, tapi tak boleh pahala mengikut ulama. Sah, memang sah, cuma tak boleh pahala. Kau bukan mani wajib ni, ambil wuduk ni, terjun tu mani wajib, tu wajib, tak apa tu. Tapi jangan buat ala qalah lah. Kena ingat tu dua perkara tu. Maknanya kadar 3 kali itu kira jangan lebih daripada tu. Lepas tu kadar air tu sendiri kena tahulah. Dah ni pun acak kali mana ada sebutnya. Dah hadis hak kata buat lebih daripada 3 kali tu, tu kita bincang dah sebelum ni. Nabi kata tak boleh pahala. Tu dikira melampau. Tu. Larangan terhadap perbuatan tersebut disepakati oleh ulama walaupun berada dalam sungai sekalipun. Ia berdasarkan kepada hadis ini dan hadis celaan Nabi SAW terhadap orang yang membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. Ia juga berdasarkan ayat Al-Quran ini, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu
dia tu dikategorikan sebagai saudara-saudara syaitan. Dia ikhwan ni, kalau kita terjemah asal dia adik-beradik seibu sebapa dengan syaitan. Kalau bahasa Kelantan lagi adik-beradik semok sepok. Tu kemah lagi dengan syaitan. Tidak kata akak-akak dak dah, semok sepok dengan syaitan. Gitulah. Cuma kena tengoklah tu hadis ni tu, mana kalau mengikut Syekh Syuaib Al-Arnaud, dia kata dhaif hadis. Antara pengajaran hadis ni, yang pertama, tiada kebaikan dalam pembaziran, walaupun dalam soal-soal yang bersifat kebajikan, kebaikan, ketaatan dan ibadat. Kalau dalam ibadat pun dikira bazir juga, dikira taklif juga, bahkan lebih ditekankan sebab ibadat tu. Mana kena berhati-hati. Yang kedua, kelebihan dalam berwuduk, berlebihan dalam berwuduk menyebabkan pembaziran waktu, mensia-siakan umur dan melampaui had syarak itu. Yang ketiga, kebaikan dalam beragama adalah mengikut, ni saya ubah sikit supaya lebih ringkas. Kebaikan dalam beragama adalah mengikut amalan Nabi SAW, bukan sudut banyak semata-mata. Hak orang panggil baik, hak orang panggil kebajikan, hak orang panggil amal soleh dalam agama ni, ikut amalan Nabi. Hak tu maksudnya. Bukan kira banyak. Jangan lihat dari sudut kuantiti semata-mata, tak boleh. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Tuhan yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Kuasa membalas amal kamu. Dia juga Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Cuba tengok tu lah. Walaupun riwayat ini yang kita baca ni, riwayat ini dihukum dhaif oleh ulama seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud, namun ulama terima dalam bab ancaman, dalam bab tarhib, yakni ancaman. Peringatan di sini ialah elakkan perbuatan yang merupakan saudara syaitan, iaitu pembaziran. Sebab itulah ulama kata hadis ni dhaif dia tu dari sudut sanad dia lah. Dari sudut makna dia tu, dia menempati ruh, sama ada hak disebut dalam Quran, hadis-hadis lain tak boleh bazir. Hak tu memang diterima. Tetapi dari sudut sanadnya memang dia dhaif. Baik. Jadi kena berhati-hatilah, kena berhati-hati. Bila kita ambil wuduk ni, kena berhati-hati, kena jaga dua perkara tadi. Ialah nak cari pokok kita ni hak lebih 3 kali tu payah, tak ada buat kijak lagu tu. Tetapi membazir air tu hak tu banyak berlaku. Membazir air ni boleh katakan hak ni ada sokmolah berlaku gitu tu. Kalau tak berhati-hati, bermudah-mudah, tidak cermat, dia boleh berlaku gitu. Kena jagalah. Seterusnya hadis yang ke-38. Wa an Abi Hurairah wa Ibn Mas'ud wa Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a wa dzakara ismallah fa innahu yatuhuru jasaduhu kulluh wa man tawadda'a wa lam yadhkur ismallah lam yatuhur illa mawdi'ul wudu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ataupun kita rangkum ke apa boleh. Daripada Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang berwudu dan menyebutkan nama Allah, maka dia membersihkan semua anggotanya. Maknanya bukan anggota wudu sahaja dia bersih. Nak ambil wudu tu ingat Tuhan, lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia buat gitu, seolah-olah dia bersih semua tubuh dia, bukan anggota wuduk saja. Sesiapa yang berwuduk dan tidak menyebutkan nama Allah, yakni tidak sebut bismillah, maksudnya lam yadhkur ismallah tu tidak sebut bismillah, sebenarnya dia tidak membersihkan kecuali tempat wuduk saja. Rugilah. Anas sebut kata bismillah tu salah satu yang disebut. Setengah ulama kata sebut nama Allah ni yadhkur ni, setengah ulama kata, tapi pendapat tu kuat sebab zakara yadhkuru ni dia sebut pada lidah. Bukan kata ingat saja. Kalau tazakkara tu baru dia ingat dalam hati, tak sebut pun tak apa tazakkara. Tapi kalau zakara yadhkuru, kebanyakan ulama kata kalimah itu dia menunjukkan ingat dan sebut pada lidah.
Sebab tu setengah ulama kata yadhkuru ismallah ni kata bismillahirrahmanirrahim. Setengah ulama kata tak, ingat kepada Allah. Masa tu ingat kepada Allah termasuk juga. Ialah khilaf lah. Tetapi zahirnya bila sebut zakara yadhkuru, dia mesti sebut pada lidah. Tu. Kalau ingat dalam hati, tazakkara. Cuba tengok bawah tu 251 tu. Kita bacalah ni. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra bab membaca bismillah ketika wudu. Sebab tu dia kata baca bismillah ketika wudu. Sanad Ad-Daruqutni bab membaca bismillah ketika wudu. Tu tajuk yang dibuat tu baca. Demikian lafaz yang terdapat dalam Mishkatul Masabih. Terdapat inilah Mishkat kita baca ni, gitulah sepuh kita baca tadi. Terdapat sedikit perbezaan lafaz terdapat sedikit perbezaan lafaz tersebut berbanding lafaz-lafaz yang terdapat dalam Sunan Baihaqi dan Sunan Daruqutni. Ad-Daruqutni. Lafaz-lafaz yang terdapat dalam Sunan Al-Baihaqi mengikut perawi dari kalangan sahabat adalah berbeza. Ni ayatnya perbezaan berdasar kepada riwayat lah. Benda sama, perkara sama ya, tapi ada beza. Kita bacalah di sini. An Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tatahhara ahadukum falyadhkur ismallah fa innahu yatuhuru jasaduhu kulluh fa in lam yadhkur ahadukum ismallah ala tahurih lam yatuhur illa ma marra alaihi alma fa idza faragha ahadukum min tuhurih falyashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ثم ليصلي علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى ابن هاشم ويحيى ابن هاشم متروك الحديث. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, bila seorang kamu bersuci lalu dia menyebut nama Allah, maka dia telah membersihkan keseluruhan tubuhnya. Jika seseorang kamu tidak menyebut nama Allah ketika bersuci, dia tidak membersihkan kecuali anggota yang dilalui oleh air saja. Bila seseorang kamu selesai dari bersuci, hendaklah dia bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Kemudian hendaklah dia berselawat kepadaku. Jika dia melakukan sedemikian, dibuka untuknya pintu-pintu rahmat. Hadis ini dhaif. Saya tidak mengetahui seseorang yang meriwayatkannya daripada A'mash selain Yahya bin Hashim. Yahya bin Hashim adalah seorang yang matrukul hadis. Hadis dia orang tinggal, orang tak ambil hadis dia. Maknanya dia ni dhaif yang agak berat lah. Bukan dhaif ringan. Kedua, cuba kita tengok. An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a wa dzakara ismallah ala wudu'ihi kana tuhura li jasadihi wa man tawadda'a wa lam yadhkur ismallah ala wudu'ihi kana tuhuran li a'dha'ihi wa hadha aidan dha'if. Abu Bakar Ad-Dahiri ghairu thiqah inda ahli al-ilmi bil hadith. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dan menyebutkan nama Allah atas wuduknya, maka ia menjadi pembersih pada seluruh tubuhnya. Sesiapa yang berwuduk tapi dia tak sebut nama Allah, tak baca bismillah semasa berwuduk, maka wuduk dia tu hanya menjadi pencuci untuk anggota-anggota wuduk sahaja. Hadis ini juga dhaif. Abu Bakar Ad-Dahiri tidak thiqah, iaitu tidak dipercayai dia tu, di segi peribadi dia tu tidak dipercayai oleh ahli ilmu dalam di sisi ahli ilmu hadis. Tu. Kalau orang ngaji bahasa Arab, dia pengebar tu haraja asli, tempat taklu dia al-ilm. Al-ilm tu dia ben syibih fi'il. Syibih fi'il dia berpandai seperti fi'il lah. Bab tu syibih fi'il. Sebab tu ahli ilmi bila hadis, orang yang ahli dalam ilmu hadis. Tu ba tu fungsi ba tu. Tu ni pun dhaif juga. Baik. Yang ketiga, mari pula yang ketiga. Wa ruwiya min wajhin akhar dhaif. Akharin dhaifin. Wa ruwiya min wajhin akhar dhaifin an Abi Hurairah marfu'an
Qala akhbarana al-faqih Abu Bakr, يعني أحمد بن محمد الحاربي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو بكر يعني محمد بن عبد الله الزهيري قال حدثنا مرداس ابن محمد بن عبد الله ابن أبي بردة قال حدثنا محمد بن أبان عن أيوب ابن عائث الطائي عن مجاهد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء. Dan diriwayatkan melalui jalan yang lain yang dhaif jugalah daripada Abu Hurairah secara marfu'. Al-Faqih Abu Bakar menceritakan kepada kami, katanya Ahmad bin Muhammad Al-Harithi menceritakan kepada kami, katanya Ali bin Umar Al-Hafiz menceritakan kepada kami, katanya Muhammad bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Bakar meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Abdullah Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, katanya Mirdas bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Burdah meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Aban meriwayatkan kepada kami daripada Ayub bin A'is At-Ta'i daripada Mujahid daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu lalu menyebutkan nama Allah, bersihlah keseluruhan anggotanya, dan sesiapa yang berwudu dan tidak menyebutkan nama Allah, maka tidak suci kecuali tempat anggota wudu sahaja. Imam As-Suyuti menyebutkan hadis ini dalam Jam'ul Jawami' dan memberikan komentar. Apa komentar Imam Suyuti terhadap hadis ini? Hadis Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan dia kata Yahya bin Hisham seorang yang dhaif. Yahya bin Hisham itu seorang yang dhaif. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan beliau mendhaifkannya. Jadi hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Baihaqi dan dia kata dhaif juga. Maknanya hadis hak sebut ni dhaif lah kon. Dari segi sanadnya. Tu. Baik. Kita tengok lagi lah di sini. Ya. Tak kuat tu. Ni sandar dia. Selawat ke Nabi dah. Dia gini sebenarnya masalah selawat ke Nabi ni kalau dalam bab wuduk ni lah. Dalam bab wuduk ni dia hak selawat ke Nabi ni kalau hak selepas azan tu ada tu sahih. Masalah wuduk. Tu dipertikaikan. Dipertikaikan. Kalau kita tengok sini pun mana tujuan dikemukakan riwayat ni sebab dia riwayat dalam Mishkat ini tidak sedetail ni. Tapi kalau kita capur pak-pak ni semua dhaif belaka. Dhaif belaka. Tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Dia gini. Satu perkara lah sebelum kita pergi tu. Dhaif ini dari sudut sanad. Baik. Kalau kita perhatikan dalam hadis ni, baca bismillah tu secara umum tengok pada hadis-hadis lain dia tidak bersalah makna hadis dengan hadis-hadis lain yang sahih hak tidak sebut khusus untuk wudu. Misalnya kullu mri'in dhibalin lam yubda bi bismillah faqta, misalnya hadis umum setiap perkara yang dianggap penting yang tidak dibaca bismillah faqta tu bermakna laisa lahul barakah, tidak ada berkat, ataupun beberapa pandangan ulama lah di segi makna tu. Jadi kalau kita lihat secara umum ambil sembahyang ni penting. Jadi kalau kita tidak lihat kepada dia punya sanad, sebab sanad semua dhaif, tapi matan dia tu nas itu kalau nak campur dengan hadis lain tanpa merujuk khusus kepada ambil wudu, maka boleh diterima sebut nama Allah bila nak ambil wudu. Cuma isu dia sekarangnya kelebihan itu. Kelebihan siapa kalau kita ambil baca bismillah sebelum nak ambil wudu tu jadi seolah-olah kita basuh seluruh tubuh kita. Kita bersihkan seluruh tubuh kita. Hak tu ulama tak berapa nak terimanya. Sebab apa? Sebab dhaif. Cumanya baca bismillah itu hak tu semua terima, akan dapat berkat. Akan dapat berkat. Kena faham tu, bukan kata ulama bila kata sanad tu dah tolak semua nak tolak mana muka hadis lain banyak lagi penyokonnya dari sudut bismillah saja tu. Cuma dari sudut kelebihan itulah. Kalau baca bismillah jadi supaya basuh seluruh tubuh.
supaya suci wudu. Tu saja ulama teragak-agak nak terima tu. Ulama kata fasah satu bahagian daripada hadis ni hak berkenaan dengan kelebihan baca bismillah tu, hak tu kena terima. Sebab dia bukan hadis ni saja. Hadis-hadis lain secara umum. Sebab tu kalau perhatikan dia Al-Fadhil Ustaz Nasim buat ni, dia kata, cuba tengok. Dia ambil ni. Hadis ini menunjukkan mustahab. Mustahab ni mana? Sunat. Memulakan sesuatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi terdapat dalil-dalil lain yang mengisyaratkan kepadanya. Imam Baihaqi berkata, ke-8. Dia terjemah, dia ada latar belakang dia lah. Syarak menetapkan hukum sunat menyebutkan bismillah pada permulaan setiap perbuatan. Hal tu secara umum, contohnya makan, minum, menyembelih binatang, bersetubuh, bersuci, merentasi lautan dan sebagainya. Allah berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaih." Makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah. Dan firman Allah, "Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha." Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, "Naiklah kamu ke bahtera ini sambil sebut bismillah." Bergerak lajunya dan berhentinya. Maknanya baca bismillah secara umumnya tetap baik. Maknanya kalau kita baca bismillah memang lebih baiklah, lebih diberkati. Dari sudut tu diterima. Terdapat beberapa ayat Quran dan hadis lagi yang menyebutkan tentang disunatkan baca basmalah ketika memulakan sesuatu perbuatan. Jadi maknanya hadis ni tak boleh nak sabit tu kelebihan tu. Tak boleh nak sabit. Kelebihan kalau baca bismillah ketika wudu seolah supaya bersuci seluruh tubuh. Tak boleh sebab dhaif. Tu. Cuma adalah kalau dia gini, kalau dhaif tu ringan, setengah ulama kata kalau bab kelebihan tu tak apa. Sebab tu ada juga setengah ulama kata, dia kata atas nama la'alla, mudah-mudahan dapat. Gitu. Sebabnya setengah-setengah tu kalau kita perhatikan dhaif berat tu. Bukan dhaif ringan, matrukul hadis tu dhaif berat. Ditinggal hadis dia. Itu berat tu. Tu. Begitulah. Itu maksud dia. Patutlah ke mana nak buat? Baca bismillah lah. Patut boleh cuma mana asal pada Allah. Tu mudah. Jangan itu kata serabut aku pakai tak salah baca. Tak, jangan tengok ni saja. Sebab tu Ustaz Nasir mari tu ayat Quran lagi, patut hadis lain banyak lagi. Ana fahamlah sebabnya begini. Sebab kenapa Ustaz Nasir sebut sampai beberapa riwayat. Nak ayatnya ada pun dhaif semuanya. Nak ayat tu. Tu. Gitulah. Cuba perhati muka surat 15 ni. Hadis ni dhaif. Abu Bakar Ad-Dahiri tidak siqah dan tidak dipercayai di sisi ahli hadis. Bila kata tak siqah ni maknanya berat tu. Tidak jadi ringan tu, dhaif tu. Ni ambil sal lagi, ni ringkas ni. Hadis ke-39 tu. Sebagai hadis terakhir. Lepas tu masuk bab mandi pula. An Abi Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a wudu'ahu lis-salah harraka khatamahu fi isbih. Daripada Abi Rafi' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berwudu untuk sembahyang, dia kena baca wudu'ah tu. Idza tawadda'a wudu'ahu, bila dia berwudu untuk wudu sembahyang, itu maksud dia. Maka dia akan menggerak-gerakkan cincin di jarinya, tujuan untuk meratakan air. Itu maknanya harrak. Harrak ni dia buat gini. Kalau lidah, sebab harrak ni digunakan juga untuk lidah. Misalnya kalau ada makanan tu itu dia main dengan lidah, dia panggil harrak juga. Hak ni dia buat gini. Dah nak suruh panggil rata lah. Takut tak rata, dia menggerakkan khatam dia, cincin dia tu. Begitu. Jadi hak mana pakai cincin tu kena buat gitulah. Takut kemah tu takut tak rata, jadi tak sah pula wuduk itu. Cuba tengok bawah tu 255 tu. Sunan Ibnu Majah bab menyelati jari jemari. Sunan Ad-Daruqutni bab menggunakan air baru untuk menyapu. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra bab menggerakkan cincin di jari ketika membasuh. Syekh Al-Albani menghukum hadis ini sebagai dhaif. Dia kata dhaif.
Cumanya beginilah. Cuba baca, cuba tengok bawah ni lah. Ambil sedikit lagi. Hadis ini berkaitan dengan hukum menyelati anggota wudu untuk memastikan air sampai ke keseluruhan anggota. Perbuatan tersebut menjadi wajib jika tidak dapat dipastikan apakah air telah sampai ke kulit atau tidak. Ia menjadi sunat jika air dapat dipastikan telah sampai ke kulit. Tu. Jadi kalau kita buat, kita yakin dah air itu sampai, cuma kita buat juga sunat kerana ikut Nabi. Tapi kalau kita pasti tahu gitu tak sampai, wajib buat tu. Wajib buat. Baik. Hadis ni dari segi sanadnya dhaif. Cumanya dari sudut makna dia tu tadi dah diterima tu dari sudut mana? Dari sudut kok mengganggu daripada air tu rata. Cincin tu kalau terlalu ketat sangat duduk di jari tu boleh jadi tersekat air tu. Kalau gitu maknanya dia kena buatlah. Hak moleknya buatlah, nak suruh pasti. Gitu. Ajar pun gitu juga. Kalau tak pecak tali pecak je tu kata masa itu kena buat gitu. Sebab sungguh-sungguh tu boleh jadi tak rapat tu. Patut orang perempuan hok pakai kuku palsu. Noh. Ataupun kita kata setengah hina tu memang tebal tu siapa tak tu tak boleh. Memang tak boleh tu. Pada dah tu kuku ada tu sebenarnya. Yalah tapi masalah rutinnya ni tak ada pasal duk ngepek ikut dia. Tapi maknanya kena mengaji lah nak ayatnya. Kena mengaji. Siapa jadi tak sah wudu tu tak ada pasal belaka tu. Gitulah. Gitu. Maka kena ayat kata pada dah ada tu. Comel benar tu. Jadi minggu depan ni kita masuk bab lain, babul ghusl, bab mandi ya. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.